Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk kesan negatif aliran pemikiran semasa terhadap gaya hidup masa kini. Maksud aliran pemikiran ialah perspektif sekumpulan orang yang mempunyai ciri-ciri umum pendapat atau pandangan falsafah, disiplin kepercayaan, gerakan sosial, ekonomi, gerakan budaya dan gerakan seni. Selain itu, terdapat pelbagai aliran pemikiran yang wujud sepanjang sejarah kemanusiaan. Di sisi agama, Islam mengajar manusia supaya menghormati perbezaan tersebut selagi mana pemikiran itu tidak menjejaskan pemikiran dan kepercayaan umat Islam kepada Allah SWT. Latar belakang kajian antara aliran pemikiran yang kami akan kaji iaitu liberal dan sekularisme. Aliran pemikiran yang diamalkan mempunyai perbezaan dalam setiap kalangan individu kerana keputusan dan amalan bagi setiap individu adalah berasaskan daripada pengalaman seseorang individu tersebut. Maksud liberal ialah berasaskan rasional atau pemikiran yang bertentangan dengan pemikiran tradisional atau berbeza dengan pemikiran fundamentalis. Barat mendefinisikan bahawa sekularisme adalah satu pemisahan antara unsur-unsur agama dan kehidupan sama ada dari segi politik, masyarakat, pendidikan dan lain-lain. Dengan kata lain, sekularisme ini dia menolak semua agama dan tetap dengan pendirian bahawa agama tiada dalam kehidupan masyarakat masa kini. Objektif kajian yang pertama, menganalisis kesan negatif terhadap gaya hidup masa kini tentang aliran pemikiran semasa. Yang kedua, menghuraikan ancaman aliran pemikiran negatif terhadap akidah umat Islam. Yang ketiga, mengkaji langkah-langkah untuk menangani aliran pemikiran negatif dalam kalangan umat Islam. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang kajian eja-eja tentang bahasan tajuk kita iaitu kesan negatif aliran pemikiran semasa terhadap gaya hidup masa kini. Seperti yang diketahui oleh umumnya, kajian eja-eja merupakan ulasan maklumat daripada kajian-kajian terdahulu seperti daripada jurnal, laporan maupun daripada buku. Dalam hal ini, saya akan mengemukakan beberapa maklumat yang telah kami peroleh dapatan daripada hasil pencarian kami. Antara salah satunya ialah yang pertama, dasar ilmu dakwah Kuala Lumpur, Dewan Pustaka Fajar dari Zaidan AK pada tahun 1993. Yang kedua, strategi dakwah menghadapi kekurangan maklumat karangan Johari MR pada tahun 2018. Yang ketiga, jurnal liberalisme dan pemikiran Muslim di Indonesia karya Ahmad Munawar Ismail Zakaria Tapa pada tahun 2019. Metodologi kajian merupakan kaedah dan teknik mereka untuk mengumpul dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang boleh menyokong sesuatu kajian. Pengkaji menggunakan kaedah kualitatif untuk mencari maklumat tentang tajuk yang dikaji. Dengan menggunakan kaedah perpustakaan, pengkaji telah menggunakan pelbagai buku yang berkaitan dengan tajuk yang dipilih oleh pengkaji. Pengkaji perlu mencari bahan-bahan rujukan yang berkaitan dengan tajuk pengkaji. Selepas bahan-bahan yang diperlukan dicari dan dijumpai, pengkaji mula membaca dan meneliti setiap maklumat yang ada dalam rujukan-rujukan itu. Oleh itu, pengkaji telah melayani ramai sesawang berkaitan dengan tajuk yang dipilih oleh pengkaji bagi membantu pengkaji untuk menyiapkan kajian yang dipilih. Segala maklumat yang pengkaji perolehi akan dianalisis serta dihuraikan oleh pengkaji serta terperinci dengan menggunakan kaedah kualitatif. Selain itu, metodologi kajian yang digunakan mestilah bersesuaian dengan objektif tajuk kajian kerana ia merupakan salah satu perkara yang amat penting dalam melakukan sesuatu penyelidikan bagi mendapatkan maklumat yang tepat dan kuat. Seterusnya, aliran pemikiran liberalisme iaitu ideologi manusia yang mempunyai kebebasan mutlak dalam tingkah laku mereka tanpa terikat dengan mana-mana pihak. Penganutnya lebih dikenali sebagai kaum liberal. Prinsip utama faham ini adalah memperjuangkan kebebasan hak asasi manusia dan kesemerataan peluang seperti hak bersuara dan hak berfikir. Gerakan bukan kerajaan yang turut terlibat dalam fahaman liberal ini adalah Sister in Islam iaitu SIS yang memperjuangkan hak kebebasan kanak-kanak dan wanita serta hal yang berkaitan dengan keagamaan. Selain itu, aliran pemikiran sekularisme. Sekularisme membawa maksud masa iaitu generasi ataupun zaman. Dari segi istilah, sekularisme bermaksud fahaman falsafah ataupun sistem yang merusakkan urusan dunia dengan peranan agama serta Tuhan, tidak kira dalam urusan pentadbiran, ekonomi, politik, pendidikan dan sebagainya. Secara ringkasnya, kita dapat lihat bahawa fahaman sekularisme adalah fahaman yang ingin membebaskan diri daripada cengkaman ataupun peraturan agama dalam kehidupan mereka. Bab 3. Ancaman aliran pemikiran negatif terhadap akidah umat Islam. Akidah bererti kepercayaan, keyakinan dan keimanan yang mantap dan tidak mudah dipengaruhi oleh mana-mana pun, sama ada dari dalam atau luar diri seseorang. Sejak akhir-akhir ini, aliran pemikiran negatif semakin berleluasa dalam kalangan umat Islam di Malaysia. Terdapat banyak ancaman aliran pemikiran negatif yang boleh merosakkan akidah umat Islam. Antara ancaman aliran pemikiran negatif ialah liberalism. Yang pertama, penolakan terhadap syariah.
lahir dalam pemikiran Islam liberal apabila mereka secara berani melontarkan idea yang sangat jijik dengan menimbulkan persoalan. Kalau Allah itu maha adil atau kalau Islam itu adil, mengapakah ada undang-undang dan polisi-polisi yang dibuat atas nama Islam tetapi mencetuskan ketidakadilan? Aliran pemikiran Islam liberal ini memandang orang yang berjanggut, bersiwak, memakai serban atau berjubah merupakan orang yang ketinggalan zaman. Malah inilah punca tertutupnya minda mereka. Yang kedua, penolakan terhadap autoriti keagamaan. Aliran pemikiran Islam liberal membahagikan wahyu kepada dua kategori. Yang pertama, wahyu bertulis, dan yang kedua, wahyu tidak bertulis. Wahyu bertulis adalah Al-Quran dan ia teks semata-mata. Wahyu yang kedua adalah akal manusialah yang menyesuaikannya lari dengan konsep zaman. Seterusnya, ancaman aliran pemikiran sekularisme, seperti mengamalkan pemikiran dan kepercayaan dari golongan bukan Islam tanpa memikirkan kesannya, iaitu agama dan kehidupan tidak harus berjalan seiring. Hal ini terjadi apabila umat Islam tidak berpandukan Al-Quran dan Sunnah Rasul dalam menjalani kehidupan ini. Selain itu, ancaman pemikiran berlaku apabila sesuatu bangsa telah menggunakan kaedah pendidikan dan pengajaran yang boleh merosakkan generasi Islam. Apabila akal fikiran dapat dikuasai, sudah pasti mereka akan menjadi pengikut kepada kaedah pembaratan atau bekas penjajah dengan mengakui dalam mengamalkan fahaman barat. Sedangkan pada hakikat yang sebenar, kita tidak ubah menjadi pelaksana atau ejen mereka dan pengikut setia yang tidak memberikan sebarang kejayaan ke arah kebangkitan umat. Akhir sekali, izharlah bahawa perkembangan umat Islam masa kini belum maju dalam arti kata yang sebenar jika tidak menghayati Islam sepenuhnya. Oleh itu, seluruh umat Islam bertanggungjawab menolak ajaran sekular, peradaban dan kebudayaannya jika memiliki kebijaksanaan dan mengikut ilmu dari kitab Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kesannya, umat Islam akan dapat menekat kemasukan fahaman etis dan kebendaan yang menyesatkan pemikiran-fikiran manusia serta pelbagai aliran yang menyesatkan umat. Seterusnya, langkah-langkah untuk menangani aliran pemikiran negatif dalam kalangan umat Islam. Masalah pemikiran negatif sering berlaku di kalangan umat Islam pada masa kini hingga menyebabkan berlakunya persalahan fahaman antara masyarakat tentang agama Islam. Oleh itu, terdapat beberapa langkah bagi menangani masalah pemikiran negatif dalam kalangan umat Islam yang perlu dititik beratkan bagi mengelakkannya semakin berlebihan. Antaranya ialah: yang pertama, peranan media massa dalam menyebarkan maklumat tentang ajaran agama Islam. Media massa adalah salah satu peranan penting dalam menyebarkan maklumat tentang ajaran agama Islam kepada seluruh masyarakat. Hal ini kerana media massa merupakan medium utama masyarakat sedunia untuk memperolehi sumber dan maklumat serta merupakan salah satu bentuk kemunculan teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi. Oleh itu, media massa hendaklah mengambil peluang dalam menyebarkan kebenaran ajaran agama Islam untuk mengelakkan kesalahfahaman antara masyarakat semakin berlebihan. Jadi, media massa boleh menyebarkan maklumat melalui iklan, berita, internet ataupun melalui aplikasi digital seperti TikTok, Instagram, Facebook dan sebagainya. Langkah kedua adalah mendalami semula ajaran agama Islam dengan bersungguh-sungguh. Hal ini dikatakan demikian kerana untuk lebih memahami ajaran agama Islam dengan lebih mendalam dan mengelakkannya berlaku kemusykilan terhadapnya. Terdapat banyak cara untuk mendalami ajaran agama Islam seperti mengikuti kuliah agama, membaca buku tentang ajaran agama Islam dan menyertai program tentang kesedaran dan keindahan agama Islam. Dan langkah yang terakhir adalah menerapkan nilai akhlak mulia dalam menjana pembangunan generasi muda. Dalam hal ini, penerapan akhlak perlu diikuti oleh generasi muda masa kini. Hal ini, seseorang itu wajib menuntut ilmu kerana ia membantu kita mengenali yang manakah akhlak akhlak dan manakah akhlak mazmum. Tanpa ilmu, tidak mungkin seseorang itu mengetahui akhlak bagaimana ia dipuji dan bagaimanakah ia dipuji. Oleh itu, ibu bapa dan guru atau tenaga akademik perlu bersatu padu dalam pendidikan anak untuk menerapkannya dalam kehidupan anak-anak. Pada hari ini, saya akan merumuskan tentang kajian kami mengenai kesan negatif aliran pemikiran semasa terhadap gaya hidup pada masa kini. Aliran pemikiran pada masa kini telah mempengaruhi masyarakat terutamanya umat Islam sehingga telah mencemari keindahan agama kerana aliran pemikiran yang telah dibawa oleh manusia sendiri. Selain itu, aliran pemikiran semasa juga telah memberikan kesan yang mendalam dari pelbagai aspek di dalam kehidupan manusia yang merangkumi aspek politik, agama dan sosial. Hal ini juga telah membawa kepada kerosakan akal dalam jiwa manusia dengan terdapatnya ideologi barat dan memberi pengertian serta pemahaman yang salah terhadap manusia. Implikasi bagi kesan negatif aliran pemikiran semasa terhadap gaya hidup masa kini adalah pemikiran yang baik dan bagus dapat melambangkan kegemilangan sesebuah tamadun dan melahirkan masyarakat yang berintelektual serta berilmu. Selain itu, mendalami ilmu agama dengan bersungguh-sungguh sehingga pemikiran kita dapat menguasai ilmu agama bagi mengelakkan berlakunya ajaran sesat yang bertentangan dengan agama. Akhir sekali, keperluan dasar-dasar dalam agama merupakan asas utama untuk mendapatkan asas pemikiran yang baik serta mencegah kemungkaran
keadilan dan mengajak ke arah kebaikan. Seterusnya, terdapat beberapa cadangan yang saya dapati untuk menangani kesan negatif aliran pemikiran semasa terhadap gaya hidup masa kini. Antaranya ialah, yang pertama, setiap individu dari golongan muda hendaklah bergiat aktif dalam menyebarkan dakwah seperti memberi ceramah tentang aliran pemikiran yang benar mengikut ajaran Islam supaya masyarakat tidak mudah terpesong. Yang kedua, ibu bapa perlu memainkan peranan penting dengan menunjukkan contoh dan tingkah laku yang baik kepada anak-anak mengikut didikan agama yang sempurna. Hal ini amat penting bagi kehidupan anak-anak sejak mereka kecil supaya dapat mewujudkan aliran pemikiran yang baik kepada mereka apabila mereka meningkat dewasa. Seperti kata pepatah, bagaimana acuan begitulah kuihnya. Yang terakhir, pihak kerajaan juga perlulah melaksanakan undang-undang negara yang berpandukan syariah Islam dengan cara mengharamkan perkara-perkara yang mengikuti budaya barat di Malaysia dan mendedahkan tentang hukuman terhadap kesalahan yang melanggar syariah Islam supaya masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih aliran pemikiran yang benar. Oleh itu, amatlah penting bagi kita untuk mematuhi undang-undang berpandukan syariah Islam supaya dapat mencantas ideologi barat yang mempengaruhi hidup kita. Sekian, terima kasih.